FB Ads sahaja tidak mampu untuk menjana peluang perniagaan yang kita ada di dalam Facebook hanya berdasarkan apa yang kita tahu tentang Facebook Ads. Sebagai pemilik perniagaan di zaman digital ini, kita sendiri harus membantu Facebook Ads kita untuk mencari pelanggan-pelanggan yang kita mahukan supaya kita dapat tarik dia untuk datang kepada perniagaan kita untuk membeli produk dan juga services yang kita tawarkan. Seramai mana pelanggan yang kita nak capai? Oleh itu, sangat penting untuk kita memastikan bahawa FB Ads yang kita lakukan disasarkan dengan tepat supaya kita mendapat bilangan pelanggan ataupun pengkalan data pelanggan yang mencukupi untuk membeli produk dan juga services yang kita tawarkan. Sesuai dengan target audience yang kita mahukan. Jika anda mencari bagaimana caranya untuk kita membuat targeting di dalam Facebook Ads, video dalam modul ini adalah untuk anda. Video kali ini adalah tentang bagaimana kita memahami demografi, minat dan juga tingkah laku pelanggan yang akan kita salurkan menggunakan Facebook Ads kita. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan tentang targeting detail iaitu Facebook targeting melalui demografi, minat dan juga tingkah laku. Yang pertama sekali kita akan melihat tentang targeting demografi Facebook tapi berdasarkan kepada pendidikan pelanggan ataupun bidang. Ini adalah salah satu daripada teknik yang menarik kerana kita akan cari jalan macam mana untuk kita tarik orang-orang yang mempunyai pendidikan yang sama dengan apa yang kita sasarkan. Sebelum ini, pada video yang lepas kita menyasarkan target pelanggan kita mengikut lokasi, jantina dan umur sahaja. Dan pada kali ini kita akan tengok demografi yang berada di dalam Facebook. Ini adalah apa yang telah kita bincangkan sebelum daripada ini tentang lokasi. Kita juga membincangkan tentang umur dan di sini kita akan dapat lihat potential reach yang ada. Bagaimana untuk kita melihat siapakah sasaran yang kita mahukan? Jadi kita nak sasarkan pada kali ini, contoh ini saya mensasarkan kepada pelajar-pelajar yang berada ataupun belajar di dalam Universiti Sains Malaysia. Dan apabila saya klik sahaja di sini, saya dapati bahawa seramai 240,000 orang yang pernah belajar di situ. Daripada data yang ditunjukkan di sini, saiz orang yang pernah belajar di situ adalah sebanyak 244,000 orang. Namun, iklan yang kita sasarkan kemungkinan besar hanya mencapai sebanyak 11,000 orang sahaja. Ini kerana dia merujuk juga kepada age 21 ke 30. Umur daripada 21 ke 30 itulah yang menentukan potential reach itu sebanyak 11,000 orang. Selepas saya memilih USM sebagai salah satu daripada demografi pendidikan yang saya mahukan, saya juga boleh menjadikan ia dengan lebih detail. Saya mahukan field of study dan saya mahu pilih Master of Business Administration. Jadi saya nak tujukan kepada orang yang belajar Master of Business Administration. Dan kalau tengok daripada saiznya adalah sebanyak 1,215 orang yang berada dalam demografi education tersebut. Inilah demografinya iaitu Education Field of Study Master of Business Administration. Namun daripada situ dia menghasilkan sasaran audience size yang agak kecil iaitu kurang daripada 1,000 orang yang mana ia tidak memberangsangkan. Yang kedua adalah tentang targeting demografi Facebook berdasarkan kepada umur dan rumah tangga ataupun anak. Sebagai contoh, jika kita mahu cari orang ataupun kita mahu sasarkan orang yang lahir pada tahun 1970, macam mana caranya? Ataupun 1990, bolehkah kita nak cari? Bolehkah kita dapatkan? Jangan risau, kerana Facebook boleh carikan untuk kita. Bagaimana teknik yang kita carikan? Di sini, detail targeting kita boleh masukkan tentang Generation X. Jadi Generation X ini adalah orang yang hidup di dalam tempoh umur 1961 hingga 1981. Ataupun kita nak cari orang yang lahir dalam tempoh tahun 1982 hingga 2004 yang dinamakan sebagai millennials. Boleh cari. Facebook boleh cari kerana data tersebut telah wujud di dalam Facebook sekian lama. Ataupun kita nak cari baby boomers, orang-orang senior. Ini yang lahir dalam tempoh tahun 1946 hingga ke tahun 1964. Jadi dalam targeting ini dinamakan sebagai baby boomers pun kita boleh dapat. Dalam
konteks relationship status ataupun perhubungan ataupun perkahwinan, kita boleh menjurus ataupun kita boleh kecilkan lagi skop kita kepada beberapa perkara di dalam ini. Kan ada beberapa pilihan, complicated, divorce, domestic partnership, engage. Kita boleh pilih yang mana satukah yang kita nak sasarkan. Mungkin kita nak sasarkan kepada orang yang dalam keadaan dalam proses bertunang ataupun dalam satu perhubungan ataupun yang sudah kahwin. Kita boleh pilih yang mana salah satu. Apabila setiap daripada pilihan yang kita buat di sini akan menentukan potential reach people yang akan dihasilkan. Ataupun jika kita fokus kepada orang-orang yang berada di dalam kategori ibu bapa, dekat sini ada banyak pilihan yang kita boleh pilih, sama ada new parents, parents all ataupun semua, parents dengan anak kecil, parents dengan anak yang besar. Ini sangat bagus untuk kita sasarkan bagi produk-produk tertentu. Sebagai contoh, jika kita hendak menjual buku sekolah, maka kita boleh terus juruskan kepada umur anak-anak tersebut. Kita sasarkan kepada parents yang mempunyai anak-anak tersebut. Data tersebut telah tersedia di dalam Facebook dan dia akan berikan kepada kita. Seterusnya kita akan pelajari bagaimana untuk kita membuat targeting berdasarkan kepada live event. Di sini saya ingin memberikan contoh kepada 3 produk dan juga perkhidmatan yang tersedia. Yang pertama sekali, jewellery ataupun barang kemas. Yang kedua, perkhidmatan travelling, berjalan-jalan ke sana sini, jalan-jalan cari makan. Ataupun produk florist iaitu tentang bunga-bungaan. Saya berikan contoh siapa yang kita nak sasarkan. Sebagai contoh untuk florist, bunga. Kita nak sasarkan kepada siapa? Kebiasaan bunga ini disinonimkan dengan satu-satu event dan kita nak cari siapa yang berkenan ataupun mencari produk-produk bunga ni. Kita sasarkan kepada orang yang akan menyambut ulang tahun dalam tempoh 30 hari. Kita boleh pilih di dalam live event tersebut. Contoh lagi, jika kita ada hadiah di hari lahir, sama ada kereta, handphone ataupun baju ataupun pakaian. Ini berkaitan dengan hari lahir. Kita boleh pilih detail targeting tersebut upcoming birthday. Siapa yang akan lahir dalam tempoh 1 minggu daripada sekarang. Bila kita masukkan targeting tersebut, orang yang akan terlibat ataupun lahir menyambut upcoming birthday akan mendapat targeting detail tersebut. Ini salah satu daripada contoh lagi, iaitu hadiah di hari lahir. Ada yang nak berikan kereta, handphone ataupun baju. Kita boleh skopkan dia, detailkan lagi targeting kepada upcoming birthday. Apa yang kita pelajari dalam video kali ini adalah tentang teknik bagaimana kita memilih targeting demografi Facebook berdasarkan pendidikan pelanggan atau bidang, memilih targeting demografi Facebook Ads berdasarkan umur rumah tangga ataupun anak, dan kita juga mempelajari bagaimana membuat targeting berdasarkan kepada live event. Video seterusnya adalah tentang bagaimana teknik untuk kita memilih placement dan bajet kos iklan Facebook, dan ini merupakan seni menguasai Facebook Ads. Jadi kita berjumpa dalam modul yang seterusnya.